Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua untuk para usahawan di negeri Johor. Seperti biasa pada petang ini sepatutnya saya bersiaran jam 3. Tetapi macam biasalah, masalah teknikal line tak stable lah di office saya. Jadinya saya selaku wakil PJB memohon maaf atas delay kita berapa minit ni, 18 minit ni. Jadinya saya akan cuba menjawab dengan lebih ringkas lah untuk kita punya topik pada petang ni. Okey, untuk tuan-tuan dan perempuan yang berada di FB live kita pada petang ni, jangan lupa untuk subscribe, like and share. Subscribe tu Facebook, YouTube kan. Kami punya posting like, ataupun live kita hari ni untuk lebih ramai usahawan yang tahu berkenaan dengan topik kita pada petang ini, which is iaitu Program Pembangunan Ekonomi Setempat PEPES 2023. Jadinya ini untuk tuan-tuan dan perempuan yang tak tahu langsung berkenaan dengan program ini tidak fokus kepada syarikat, tetapi ia fokus kepada persatuan. Dan untuk penerangan yang lebih lanjut, saya macam tergabur ayat saya hari ni, saya minta maaf. Okey, so Cik Azizi, untuk PEPES ni saya tahu kita sekali lagi bersiaran lah. Cik Azizi tak nak bersiaran dengan saya hari ni tahu. Saya macam kecil hati tapi macam lantak lah kan. Okey, jangan macam tu Puan Ain. Saya perlukan Puan juga untuk bersiaran. Untuk pengenalan untuk program PEPES ni. Setahunya program PEPES ni dah jalan berapa tahun, Cik Azizi? Okey, untuk PEPES pada tahun ni dah kali ketiga lah sejak 2021. Dan macam Puan Ain maklum, kali ini permohonan PEPES ataupun dikenali sebagai Program Pembangunan Ekonomi Setempat, kita telah buka permohonan sejak 16 Februari yang lepas hingga 1 Mac pada akhir dapur. Jadi ada masa lebih pada 20 hari untuk tuan perempuan boleh buat permohonan. Okey, Cik Azizi, kenapa kita panggil program ekonomi setempat ni fokuskan kepada persatuan bukan kepada syarikat? Jadi untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan yang menonton secara live ketika ini, seperti mana yang kita dah maklumkan dalam hebahan poster dan manual am, permohonan program pembangunan ekonomi setempat ni sebenarnya dia fokus kepada persatuan ataupun pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO yang berdaftar dengan pejabat daerah, kementerian ataupun mana-mana agensi, as long as dia adalah pertubuhan. Jadi ada sijil semualah. Dan kenapa kita fokus kepada persatuan? Sebab kita nak merancangkan ekonomi, iaitu menerusi projek yang dilaksanakan lah, menerusi pelibatan ekonomi. Dan yang paling penting Puan Ain, dia untuk program ni kita kena jelas sebelum permohonan dibuat, dia hanya terbuka kepada pertubuhan persatuan yang mana daftar lah. At least mesti 6 bulan telah berdaftar daripada tarikh. Dan kalau nak mohon kena tengok, dia tidak terbuka kepada korporasi, syarikat, individu ataupun yang selain dinyatakan dalam pertubuhan yang saya nyatakan sebelum tu lah. Okey. Kalau ikut yang sebelum ni punya program kan, macam tahun lepas, 2 tahun lepas, kita buka kepada koperasi. Kenapa tahun ni kita tak buka kepada koperasi? Jadi untuk menjawab soalan Puan Ain, untuk tahun ni menerusi inisiatif kerajaan negeri yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Johor, untuk tahun ni ada satu inisiatif khas untuk koperasi-koperasi bagi pengupayaan projek-projek ataupun komuniti yang diusahakan oleh koperasi. Jadi kita punya kluster tu kita keluarkan daripada untuk skop bagi tahun ini. Jadi kepada koperasi-koperasi, saya mohon supaya sentiasa mengikuti perkembangan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia ataupun Facebook dia, Gerakan Koperasi Negeri Johor, untuk dapatkan info yang lebih lanjut. Jadi itu sebabnya kenapa kita
bukanlah kita menanaktirikan koperasi ini, tapi kita nak lebih fokus kepada NGO ataupun pertubuhan berdaftar yang saya rasa lagi kita memberi fokus kepadanya. Bukan koperasi ini kita tak beri fokus, cuma di bawah PUJB ni kita lebih memberi peluang kepada pertubuhan ataupun NGO lah yang berdaftar. Okey. Puan Ain? Bukanlah bermaksud kami tidak memberikan peluang kepada koperasi, cuma kita tak nak bantuan atau geran tersebut bertindih di antara agensi dan jabatan keusahawanan. Okey. So menjawab pengenalan yang pertama. Okey, Cik Azizi, kita tahu geran kita dah post dua geran lah, satu geran Bangsa Johor dan ini adalah PEPES. Jadi kedua-duanya saya pasti ada pendengar kita yang berada di live kita sekarang keliru dan kenapa yang ini boleh untuk infrastruktur, ini tak boleh, dan nilai dia kenapa berbeza. Okey, untuk menjawab soalan Puan Ain, Geran Usaha Bangsa Johor ni kita dah tutup pada 6 Februari yang lepas, pada hari Isnin ke hari yang lepas kita dah tutup. Jadi kita tengah buat saringan, dan pembeza dalam bahasa mudah yang beza adalah Geran Usaha Bangsa Johor ni untuk mana-mana syarikat atau individu, as long as dia ada SSM dan nilai sehingga 10,000 sahaja berbentuk mesej dapatan, itu Geran Usaha Bangsa Johor, tu dah clear. Maksudnya untuk semua syarikat yang berdaftar dengan SSM dan terbuka kepada 6 kelas. Itu kita tak perlu cerita sebab itu dah tutup. Betul. Jadi untuk yang program pembangunan ekonomi setempat bagi tahun 2023, dia terbuka kepada hanya pertubuhan dan persatuan berdaftar. Nilai dia sehingga RM20,000 dalam bentuk mesin atau paklatan dan dalam bentuk menaik taraf infrastruktur. Maksudnya menaik taraf infrastruktur ni fokus kepada yang sedia ada. Jadi sebagai contoh Puan Ain, kenapa kita nilai tetapkan sehingga RM20,000? Ini adalah daripada kita punya pengalaman kita melaksanakan PEPES pada tahun-tahun yang sebelumnya. Nilai yang diberikan itu adalah memendai dengan keperluan yang diperlukan oleh pertubuhan-pertubuhan untuk menjalankan aktiviti. Jadi di peringkat yang seterusnya saya akan lebih lanjut berkenaan dengan syarat-syarat dia, mungkin kenapa perlukan sebuah harga, mungkin sampai bila tu saya serahkan pada Puan Ain semula. Okey, sebelum kita masuk dekat syarat-syarat ni kan Cik Azizi, ada yang bertanya sama ada di telefon ataupun di WhatsApp jabatan kita berkenaan dengan naik taraf infrastruktur. Kalau ada yang request, boleh ke, ada yang tanya, boleh ke kalau beli satu kontena untuk buat, which is dia nak satu kontena tu untuk dalam bahagian menaik taraf infrastruktur. Okey, kalau ikut kepada syarat-syarat tu, kita sebenarnya tak naklah kita terlalu menyukarkan permohonan, tetapi jika ada ketidakjelasan atau permohonan itu, kita lebih memberi peluang kepada permohonan-permohonan tersebut. Dalam saringan nanti kita akan ada jawatankuasa. Jadi permohonan tu mestilah fokus untuk kegunaan komuniti ataupun ahli-ahli persatuan dan memberi manfaat lah kepada persatuan. Jadi menjawab persoalan Puan Ain, kalau kontena itu dijadikan sebagai tambahan, contohnya nak jadikan sebagai reban tambahan ke ataupun nak jadikan sebagai bangunan tambahan yang mana dia bukan pembinaan baru tetapi menaik taraf, kalau dia dipersetujui dalam jawatankuasa saringan dan teknikal, ia adalah diluluskan sebenarnya. Sebab ini pun nama permohonan. Jadi pihak PJB pun tidak terlibat dalam menentukan seseorang itu lulus atau tidak. Cuma akan ada jawatankuasa yang akan menentukan dari segi layak ke atau tidaklah bagi setiap permohonan tu. Okey, untuk yang berada di siaran kita pada petang ini, jangan lupa untuk sentiasa share kami punya posting pada setiap hari ataupun yang kali ini supaya lebih banyak persatuan yang mendapat manfaat. Sebab pastinya saya pasti yang banyak ahli pertubuhan, ahli persatuan yang mendaftar dengan ROS ni semua. Jadi tolonglah share kepada mereka kerana ia membantu pertumbuhan ekonomi negeri Johor. Dan untuk para yang akan memohon nanti tu, pastikan bahawa projek yang dilaksanakan berunsur keusahawanan. Betul ke Cik Azizi? Betul, berunsur keusahawanan dan ekonomi lah, bersifat ekonomi, melimpahkan komuniti dan membantu ahli-ahli persatuan meningkatkan diorang punya pendapatan lah.
Jadinya kita nak masuk ke bahagian syarat-syarat lah. Boleh. Okey. Kalau Semestinya syarat utama perlu melengkapkan ke semua dokumen yang diperlukan, betul tak Cik Azizi? betul. So kalau tak lengkap tu kita akan tolak directly. Betul. Okey. So kena clear dekat saya tuan-tuan dan puan-puan, kena lengkapkan dokumen yang kami minta, dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak tahu di mana nak dapatkan ataupun dokumen apa yang diperlukan, jangan lupa muat turun di nampak tak? Macam tu. Saya Muat turun di manual arm tuan-tuan kena pergi kat kita punya website PUJB, dan bahagian pembangunan ekonomi setempat muat turun manual arm dahulu. Manual arm ni sangat penting kerana di sini adalah panduan dan syarat bagi permohonan yang kami letakkan untuk setiap program kami. Jadinya kena fahamkan apa yang diperlukan dan jenis-jenis yang berkelayakan. Okey, semua ada dekat dalam ni. So kalau tak faham juga, ada perkara yang nak dihubungi, boleh contact kita di 0751025542 atau nombor WhatsApp kita. Nombor WhatsApp pun tak keluar dekat sini, kejap lagi saya minta teknikal saya keluarkan. Okey. Okey, Cik Azizi. Kita pergi dekat bahagian syarat-syarat lah. Pastinya orang kata syarat dia banyak sangat dan ketat ke? Syarat tu macam mana? Jadi kalau kita boleh tengok dekat paparan seperti mana yang Puan Naim maklum, syarat utama dia sebenarnya saya cerita dalam bahasa mudah faham. Sebab saya dah tengok beberapa komen di Facebook, kita ambil kira kan. Jadi saya syarat yang lengkap tu bolehlah, macam Puan Naim maklum, boleh download dekat laman web kita ataupun di Facebook, kita memang ada pinkan post. Jadi semua syarat dia mudah saja. Dia macam saya maklum, dia terbuka hanya kepada persatuan atau pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar. Maksudnya kalau kelab rukun tetangga dia berdaftar bawah Jabatan Perpaduan Negara itu boleh, as long as dia ada sijil. Mestilah dia pertubuhan berdaftar dan dia punya tu mestilah aktif 6 bulan daripada tarikh pendaftaran. Maksudnya kalau daftar bulan Jun 2022 kira dah lebih daripada 6 bulan, itu boleh. Yang keduanya mestilah permohonan itu dia mestilah melalui wakil komuniti. Maksudnya wakil komuniti itu tak kisah dia memegang jawatan apa sekalipun, dan dia mestilah wakil daripada komuniti tersebut ya. Yang seterusnya dari segi syarat tu dia lebih kepada, dia ada dua jenis. Projek itu kalau lebih daripada 6 bulan dan ke atas, tuan-tuan dan puan perlu sertakan gambar progres projek tersebut. Kalau projek itu kurang daripada 6 bulan ataupun baru hendak bermula, perlu sertakan kertas cadangan untuk pertimbangan bagi sesi saringan yang seterusnya. Yang ini jelas kita permudahkan. Kalau sebelum ni kita straight, kita nak sehingga 6 bulan je projek kita nak buat. Maksudnya kita kali ni kita bagi peluang kepada mana-mana pertubuhan ataupun NGO untuk mohon bagi projek yang baru bermula ataupun kurang 6 bulan. Jadi kalau tengok di paparan Facebook ketika ini, kita jelas sasaran kita punya syarat-syarat ni. Jadi saya nak maklum pada permohonan yang kita terima, kalau ikutkan syarat dia terbuka kepada pertubuhan. Jadi kepada usahawan yang berdaftar di SSM, tolong baca, sebab nanti sisi je permohonan kita dah lengkapkan tapi ditolak. Alasannya bukan persatuan ataupun pertubuhan, sebab dia permohonan tu dibuat menerusi syarikat. Jadi dah terang memang kita tolak. Dan yang seterusnya kalau kita tengok semua aktiviti kita terbuka lah, as long as dia melibatkan peternakan, perikanan. Contohnya ada persatuan ibu-ibu tunggal daerah Pontian, contoh dia buat projek apprentice bagi jahitan. Cik Zizi fokus ke ibu tunggal Okey. Kalau bapa tunggal ni tak ada persatuan, dia persatuan geng-geng takut bini. Jadi kalau ni contoh, dia ada pusat jahitan yang diperlukan persatuan ibu tunggal daerah Pontian. Ni contoh. Jadi dia nak minta apa? Dalam skop kita Mesej Perantau atau infrastruktur. Tapi dalam permohonan dia kata okey, projek dah jalan lepas 6 bulan. Lampirkan gambar. Sebab dalam padu tu saya ada sertakan kalau lebih 6 bulan kena sertakan gambar. Kalau dia tak berkaitan, bukan 6 bulan ke atas, dia abaikan ataupun uploadlah dokumen yang kosong kan. Kalau dia kurang, uploadkan kertas. Paperwork tu tak adalah kita susahkan, ikut format mana yang permohonan tu mudah lah. Sebab kita pun ini saringan pertama, kita akan buat sesi temuruga lawatan tapak. Proses ni syarat-syarat yang kita tetapkan sebenarnya bukan menyusahkan. Kalau pertubuhan itu ada segala dokumen kita nak, insya-Allah permohonannya akan dipertimbangkan. Tapi kita nak jelaskan di sini, contoh macam tadi yang saya nyatakan, kalau dia minta beli 10 mesin jahit, dia nak gunakan untuk ahli-ahli dia, so orang datang boleh. Tapi as long as mesin jahit tu contoh 3,000, dia minta 10, kalau 10 30,000. Jadi jangan kalau 10 dah 30,000, jadi kena minta mesin jahit tu 5 lah. Contoh 5 kali 3 15,000 bawah kan. Bawah nilai 20,000. Jadi mesin jahit tu digunakan, itu contoh. Kalau naik taraf
dia punya bangunan tu bumbung bocor, nak tambah bumbung kan, nak buat longkang pagar, dia menaik taraf infrastruktur sedia ada. Maksudnya bangunan tu dah ada, tapi nak naik taraf ni dia nak tambah baik lah. Contoh nak buat pagar, longkang, bumbung bocor ke tapi infrastruktur, bukan untuk dari segi pembelian komputer peribadi, sebab kita nak pastikan ia kegunaan untuk komuniti bersama. Kalau ikut syarat-syarat tu jelas, sebenarnya itu syarat-syarat yang saya sebutkan ni bukan bermakna kalau saya tak sebut tu bukan syarat. Yang lain tu panjang, kalau saya nak cerita mungkin sampai malam live kita ni Puan Ain. Itu secara asas Puan Ain untuk syarat-syarat kita. Okey Puan Ain. Okey. Saya nak menambah dekat bahagian saya nak masuk dekat bahagian mesin dan peralatan tadi yang dah Cik Azizi sebutkan. Cuma dekat ada yang cakap ataupun yang bertanya ataupun yang dah hantar pun permohonan tersebut, dekat bahagian permohonan yang diminta, barang-barang yang diminta Cik Azizi, dia bukan mesin dan peralatan, tetapi lebih kepada stok, kadang lebih kepada macam yalah dia buat pertanian, dia minta baja, dia minta anak benih, boleh ke? Ataupun dia buat perikanan, dia minta anak ikan. Macam tu. Boleh ke Cik Azizi? Sebaik dia minta anak ikan, dia tak minta bapa ikan ataupun mak ikan kan. Betul Mak ayam. Jangan sebut. Tolong. Kalau saya minta tadi ke tolong edit ayat tadi tu. Puan Ain saya risau nanti kena panggil nanti yang kita tanya. Okey, dia macam ni Puan Ain pun dah masuk bab skop bantuan semua tu kan. Dari sebenarnya kita jelaskan mesin peralatan dan infrastruktur. Jadi kalau mohon peralatan dari segi sebuah harga yang dia minta tu adalah lebih kepada baja ataupun nak mengemas kawasan. Maksud saya kawasan tu dia nak buat potong rumput, itu tak terkira dalam skop bantuan. Ataupun dia nak bina bangunan ke, itu tak termasuk. Jadi saya nak masukkan bab berkenaan dengan bila mesin peralatan dia mohon, item-item tu mestilah datang daripada sebuah harga. Jadi sebuah harga ni saya nak jelaskan tuan-tuan perempuan sebab sebelum ni permohonan GUBJ banyak masalah-masalah teknikal sebab sebuah harga ni tiada cap pembekal, tiada sign Itu yang GUBJ lah. GUBJ tu dah lepas, kita tak akan ada apa-apa komen berkenaan perkara tu. Yang ini untuk PEPES adalah program yang berlainan dengan fokus yang berlainan. Untuk dokumen, dia punya dokumen pun berlainan ke? Untuk macam ada dokumen yang berlainan daripada grant usahawan, yang ini adalah fokus kepada persatuan. So dua-dua grant tersebut berbeza. Betul. Dan kita punya fokus group adalah berbeza. Jadinya tuan-tuan dan puan kena tahu, kena faham berkenaan dengan perkara ini. Okey? Jadi Puan Ain, saya nak tambah berkenaan dengan dokumen sebuah harga tu. Kali ini sebuah harga adalah datang daripada pemohon. Maksudnya bukan PUGB yang cari sendiri pembekal lah. Maksudnya dalam syarat kita dah nyatakan Puan Ain permohonan mesti sertakan 3 sebut harga yang berlainan sebagai perbandingan. Jadi sebagai perbandingan maksudnya sebuah harga tu mesti datang daripada pembekal yang mengeluarkan ataupun yang menghasilkan barang tersebut, bukan sebuah harga daripada syarikat yang puan-puan ahli persatuan tu keluarkan. Kalau boleh, perlu daripada sebuah harga yang mengeluarkan, dan sebuah harga tu mesti ada cap pembekal dan sign sebagai pengesahan. Dan kali ini Puan Ain, saya nak tambah, baru nak tanya. kalau tak ada sign ataupun cap pembekal, mestilah ada dia tulis bawah no signature and required computer generate macam tu. Jadi jadi 3 sebuah harga ni perlu digabungkan dalam satu folder, satu file dalam bentuk PDF dan dimuat naik dalam permohonan. Dalam permohonan kita dah nyatakan, maksudnya kalau ada 3 sebuah harga, 3 keping, pastikan digabungkan. Maksud saya digabungkan mesti you compress ataupun you compile dalam bentuk dalam format PDF dan upload dalam permohonan kita. Sebabnya 3 sebuah harga ni nanti kami akan bawa kepada jawatankuasa saringan dan mesyuarat jawatankuasa teknikal untuk pemilihan. Jadi saya nak beritahu dalam sebuah harga ni, pastikan sebuah harga itu mestilah termasuk sebarang kos cukai ke penghantaran ke, mesti termasuk dalam 20,000 dan mesti sebuah harga tu sah dalam tempoh 90 hari lepas permohonan ditutup 1 Mac. Kalau 90 hari ni dalam masa 3 bulan. Dalam masa 3 bulan. So kalau 1 Mac tu sampai 1 Jun lah, tak saya 1 Jun betul lah? 1 Jun kalau 1 Jun. Jadi sebab apa kita nyatakan 90 hari ni? Sebab kita tak nak nanti bila kelulusan dah dibuat, tiba-tiba harga itu dia naik. Kalau kita dalam kelulusan luluskan 15,000, dia tiba-tiba naik jadi 21,000. Jadi membuatkan kelulusan tu
batal ataupun bermasalah lah. Jadi saya nak tegaskan dokumen sebuah harga ni agak complicated, membuatkan banyak permohonan-permohonan bermasalah ataupun menyebabkan ia akan jadi permohonan anda terbatal ataupun tidak berjaya. Okey. Jadi untuk dokumen sebuah harga ni pastikan ada letterhead, pembekal itu janganlah pembekal yang dimohon oleh syarikat sebab kita dapat detect Puan Ain. Terdiri daripada ahli ke Maksud saya kalau jangan terdiri daripada ahli ataupun syarikat sendiri, sebab ahli-ahli koperasi pun ada syarikat kan. Walaupun you all boleh bekalkan, kena cari yang selain daripada ahli ataupun janganlah ada masa mohon GUBJ tak dapat tapi dia jadi pembekal. Dia pembekal pada pertubuhan dia. Itu pun tak boleh. Sebab kita dapat detect dalam rekod kita ada permohonan begitu. Jadi kita bukan menyusahkan, sebab fokus kita tu mestilah memberi manfaat kepada ahli-ahli. Jadi saya agak jelas pasal dokumen sebuah harga ni, dan kalau nak tengok balik secara detailnya bolehlah tengok di manual dekat laman kita. Okey, Puan. Okey. Untuk saya mungkin saya nak menerangkan sedikit berkenaan dengan item dekat dalam sebuah harga pula. Untuk item dekat dalam sebuah harga, sekiranya boleh ke kalau permohonan tersebut dia nak mohon mesin dan juga infrastruktur? Boleh ke Cik Zizi? Kalau itu kan boleh. Okey. As long as dalam nilai 20,000 ke bawah. Pastikan sebuah harga tuan-tuan perempuan sertakan dalam nilai 20,000 sahaja. Okey, sahaja. Dan pastikan comparison between tiga pembekal tersebut, barang tersebut adalah sama. Janganlah ini tuan mohon apple, yang ni tuan mohon orange, so tak kena. So pastikan sebuah harga tersebut adalah barang yang sama supaya kami dapat perbandingan. Membandingkan harga-harga tersebut. Okey, jadinya saya harap dekat situ tuan-tuan dan puan sangat faham supaya tidak ada kesalahan dekat situ, sebab ada yang hantar dia tiga sebuah harga adalah item yang berlainan, jadi ini tak boleh. Betul. So itu adalah salah satu sebab kenapa permohonan tuan-tuan dan puan ditolak. Okey, untuk saya masuk dekat bahagian dokumen permohonan. Kalau saya baca dekat manual ni Cik Aziz, ada 6 dokumen seperti yang tuan perlu sertakan, which is satu adalah dokumen sijil pendaftaran pertubuhan. Perlu dimasukkan dalam dia perlu dimuat naik dekat dalam kita punya borang. Lepas tu perlu sediakan gambar projek untuk yang 6 gambar projek yang dah jalan lah. Kita pecah tadi kepada 2 yang belum berlangsung dan telah berlangsung. Yang telah berlangsung selama 6 bulan tuan-tuan dan puan perlu mengemukakan gambar, dan yang belum bergerak lagi projek tersebut perlu mengemukakan bawah 6 bulan atau baru bermula. Okey, so perlu bukan kata kerja. Betul. Okey, dan bagi pemohon yang menjadi wakil kepada persatuan tersebut perlu mengemukakan IC dia, sebab kita nak mengesahkan dia ni keanggotaan ahli tersebut. IC tu depan belakang muat naik. Jangan upload depan dia tapi belakang tak upload, sebab kita nak talikan IC tu ada depan belakang. Okey. Jadinya dekat situ saya harap tuan-tuan dan puan clear dan faham berkenaan dengan apa yang diperlukan. Jadi mungkin saya minta saya teknikal untuk buka dekat sistem padu kita untuk borang, boleh ke? Sebelum teknikal tu buka sistem padu, saya terangkan sedikit lah dokumen ni. Sebelum tuan-tuan perempuan buka padu tu, kena pastikan dokumen tu disediakan dengan dilabelkan dengan fail yang betul, nama tu. Nanti kan macam sebelum ni kita pernah live, nanti kita minta IC, dia tak upload gambar kad jemputan kahwin. Kalau kita minta sebuah harga, dia tak upload lesen memandu. Jadi kita tak nak. Bukan apa, saya beritahu dokumen-dokumen yang dia uploadkan ni kena tengok dokumen apa yang nak. Lepas tu labelkan, formatkan dalam bentuk PDF atau JPEG. Lepas tu pastikan semua dokumen mestilah sah dan aktif. Maksud saya aktif tu, bila kita buat permohonan kita ni, kita dah limitkan, maksudnya kita punya proses maksimum lah. Memang 3 bulan, kalau tak ada dapat apa-apa maklum malas, itu kira tak berjaya. Maksudnya daripada 1 Mac, kalau tak ada dapat apa-apa respon lepas 3 bulan, dalam 30 Jun ke 30 Mei dalam 1 Jun lah. Terus maksudnya 3 bulan lepas permohonan itu 1 Mac, kalau tak ada dianggap berjaya. Kalau tidak berjaya tu memanglah kita tak ada maklum bertulis melalui email ke, ataupun kita beritahu dalam sistem padu je lah. Dan untuk tambah baik kali ni tambah baik bagi dokumen ni, setiap fail yang dimuat naik memang 5 MB. Justifikasi ni kenapa? Bukan kita nak menyusahkan rakyat Johor untuk memohon, tapi justifikasi kita limitkan saiz 5 MB ni sebenarnya kita punya data keseluruhan kita tu. Sebab kita sehingga kini dah ada 28,000 Puan Ain. Jadi kalau 28,000 tu kali, kalau kita minta 6 dokumen kali 5 dah 30 MB. 30 MB kali 28,000, dia punya tu dah berapa ribu megabyte ataupun dah GB lah. Jadi
pastikan aktif. Bukan apa, sebab pengalaman yang kita ambil sebelum ni dalam GUBJ, memang semua perniagaan tu kita tengok memang layak, tapi dia ada masalah dari segi dokumentasi. Maksudnya dia upload SSM yang dah tamat tempoh Jadi lagi satu saya nak memaklumkan supaya mana-mana permohonan tu kena kemas kini jugalah, sebab kita dah wajibkan kepada semua. Kita ada 4 atau 5 maklumat usahawan tu kemas kini semua, masukkan dekat parlimen mana, dekat dun mana, kawasan mana, aktiviti tu apa, lengkapkan semua. Kalau tak ada, kosong, letak kosong ataupun letaklah dash ke apa, at least kita nak dapatkan maklumat yang tepat, sebab kita tak nak timbul lagi isu kenapa sektor yang sama je dapat poin. Sebab kita baca komen-komen bukan kita tak balas ke, kita baca tapi kadang-kadang kita tak balas ke apa, itu mungkin kita mengakui lah kesilapan. Tapi kita baca. Kita baca cuma tak balas, sebab kita daripada data yang ada kat padu itulah akan menjadikan kita punya benchmark untuk permohonan bagi akan datang. Kalau yang ramainya gunting rambut, yang ramainya spa, yang ramainya makanan perkhidmatan, jadi setiap tahun sektor itulah yang akan diberi keutamaan, sebab kita based on data, kita bukan based on kepada komen-komen di Facebook. Walaupun kita dah buat survey, tapi kita minta diorang untuk daftar. Jadi di Facebook pun kita selalu mewawarkan supaya mereka daftar dan kemaskini maklumat. Okey, dan kemaskini maklumat, kita gunakan data itu sebagai pertimbangan bagi permohonan akan datang. Okey, itu saja Puan Ain. Okay. So untuk tuan-tuan dan puan, sekiranya ada pelbagai masalah, boleh kontak kami di nombor WhatsApp. Ini nombor WhatsApp tau. Kalau call kadang-kadang kita tak angkat sebab ada banyak WhatsApp. So memang untuk WhatsApp, saya minta tuan-tuan dan puan untuk WhatsApp di nombor 0112-075-5135. Ini adalah nombor WhatsApp jabatan. So sekiranya ada permasalahan berkenaan dengan grant ataupun tidak faham ataupun tak boleh masuk pun dekat kita punya sistem padu, boleh WhatsApp dekat nombor jabatan. Dan untuk tuan-tuan dan perempuan yang telah berdaftar dekat dalam sistem padu tetapi tidak boleh nak tiba-tiba nak login tu, tak boleh. Tapi dia ingat password ni tapi cuma tak boleh. Kalau sebelum dia menggunakan Google, gunakan medium yang lain seperti Safari ke, Windows Explorer ke. So itu mungkin lebih memudahkan proses tuan-tuan dan perempuan. Okey. Untuk projek yang ini, teknikal saya dah boleh buka borang ke untuk kita tengok. Okey, kami akan paparkan di paparan view tuan-tuan dan puan bagi permohonan program pembangunan ekonomi setempat. Bagi dia tahu sebenarnya tak perlu ada tak apa. Dah. Saya. Okey. Saya rasa tersangkut tadi muka saya tengok kat situ, saya ingat dah. So saya tak tahulah sekarang ni line dah okey ke belum. Okey, inilah masalah yang kita hadapi tadi 18 minit yang lepas tu, yang masa kami lambat tu, sebab inilah. Jadinya saya minta maaf kepada tuan-tuan dan perempuan. Tapi berterima kasih kerana masih kekal dalam kami punya live pada petang ni. Sikit lagi saya nak kita nak habiskan dengan Cik Azizi. Jadinya untuk kita punya paparan, saya minta technical team saya buka untuk paparan permohonan. Paparan PC depan. Yang dalam sistem padu tu. Yang PC depan tak Tapi kita cuba memudahkan pemahaman daripada paparan usahawan ataupun komuniti yang mohon. Okey, kalau tuan-tuan dan puan nampak di paparan ni sekarang, sekejap saya pergi dekat depan PC saya yang tak keluar ni. PC yang dekat sini tak keluar. Tapi tak apalah, saya tengok dekat sini kan. Yang ini adalah paparan pembuka. Paparan pembuka merupakan program yang kami wawarkan daripada agensi kerajaan. Jadi tuan-tuan dan puan boleh tengok di situ di sebagai saluran untuk makluman kepada tuan-tuan dan puan. Okey. So dekat bahagian maklumat usahawan, ini yang Cik Azizi cakapkan tadi, supaya mengemaskini maklumat tersebut. Maklumat ini penting supaya nombor telefon ataupun tukar email, so benda itu semua penting kepada kami supaya kami dapat menghubungi tuan-tuan perempuan dengan pelbagai cara lah. Mungkin bukan untuk grant ini ataupun mungkin bukan untuk program ini, tetapi ada banyak program lain yang kita akan datang secara tiba-tiba yang kami memerlukan ataupun mungkin melibatkan tuan-tuan dan perempuan. Jadinya pastikan maklumat usahawan tersebut dikemaskini. Okey. Jadinya kalau saya tengok yang dekat bahagian permohonan yang tuan-tuan nampak, bahagian permohonan kita ada yang sekarang tengah buka adalah program pembangunan ekonomi setempat. Itu yang boleh klik lah. Kalau macam biasalah, kalau tuan-tuan belum pernah mohon, itu boleh klik. Kalau dah pernah mohon, dah pernah hantar, tak boleh klik lagi. Okey. Jadinya dekat bahagian sini, ini adalah yang paparan yang tuan-tuan akan nampak pada permulaan, dan pastikan tuan-tuan ada nampak
muat turun manual arm. Itu yang manual arm yang saya cakapkan dan Cik Aziz cakapkan tadi sebagai panduan dan penerangan yang lebih jelas supaya tuan-tuan dan puan faham apa yang diperlukan. Dekat dalam borang tersebut, baru tuan-tuan dan puan perlu isi maklumat yang di bawah. Maklumat ni kalau tuan-tuan dan puan dah isi dekat bahagian maklumat tadi, dia akan auto masuk dekat sini. Bila tuan-tuan dan puan tak isi, tak adalah masuk kat sini. So dia akan memudahkan proses dan kerja tuan-tuan dan puan lah. Okey, dekat ini maklumat sebuah Bawah-bawah. bawah. Okey, ini adalah wakil komuniti. Wakil komuniti, pastikan wakil komuniti dan IC adalah sama. Janganlah wakil orang A, IC tiba orang B. So tak match. Okey, pastikan IC yang dimasukkan adalah orang yang sama. Okey, IC pastikan depan belakang. Bawah lagi. Okey, ini penyata akaun 1 bulan. Ni saya nak jelaskan Puan Ain. Ni nak jelas pada semua. Penyata akaun ni sebenarnya adalah dia punya akaun bank je lah. Akaun bank persatuan ke? Persatuan lah, sebab kita minta menggunakan persatuan. Jadi dia lampirkan mestilah 1 bulan terkini. Maksud saya 1 bulan terkini tu bila you dah download daripada online ke apa, kita nak tengok transaksi tu dalam 1 bulan yang terkini lah. Dia bukan penyata yang dihantar ke audit yang tulis ke apa ke tau. Ini penyata bank tu yang transaksi yang kita buat, penyata statement bank kita nak dalam 1 bulan terkini. Okey, dekat bahagian penyata akaun ni yang kami pernah dapat di beberapa permohonan yang dah lepas, pastikan dokumen tersebut boleh diakses. Sebab ada dokumen yang tuan-tuan dan puan hantar tak boleh diakses. Bila mana tak boleh diakses, automatically permohonan tuan-tuan dan puan akan ditolak. Okey, pastikan dokumen tersebut boleh diakses dengan mudah. Seterusnya, sijil pendaftaran komuniti atau pertubuhan. Ini yang saya cakap tadi, yang dah daftar dengan ROS ataupun ROC. Okey, betul. Jadi upload So ini sila berikan 3 dokumen sebut harga. Ini dokumen yang tadi Cik Aziz dah explain, yang pastikan dia lengkap. Yang ni saya dah maklum tadi, sebab kita ada satu je yang boleh upload. Jadi 3 sebuah harga tu kena compilekan dalam satu file PDF, upload. Okey. Okey, dekat sini gambar projek yang gambar projek sedang dijalankan. Maksud saya dalam kurungan tu, gambar projek tu kalau jika dah lebih 6 bulan lah, kena bagilah gambar upload. Kalau kurang daripada 6 bulan, upload dokumen juga, tapi maksudnya upload dokumen yang kosong lah. Maksudnya mungkin A4 convert PDF kosong kan. Lepas tu macam seterusnya, nama projek ni nyatakan lah projek apa, projek pertanian investigasi ke, projek peternakan ayam, projek pembasmian contohlah program kerang ke, peternakan arnab ke, program jahitan ke. Itu contoh, banyak sebenarnya. Yang penting projek-projek itu melibatkan komuniti. Sebab saya tahu banyak sebenarnya betul-betul tubuhan yang menjalankan aktiviti komuniti. Yang seterusnya daerah tu nyatakan daerah mana. Ada 10 daerah. Kalau kawasan ini diusahakan untuk daerah Pontian lah. Kalau kota. Jadi tarikh pelaksanaan ni ikut kepada tuan punya justifikasi tarikh itu bila dimulakan. Kalau baru nak dimulakan, letak tarikh. Maksudnya dia mestilah 6 bulan ataupun baru nak bermula. Itu terpulang. Yang ahli ni yang terlibat dalam projek itulah. Kalau 10 letak 10. Okey. Jadi dia boleh, kalau dia akan lebih daripada 2. Betul. Mestilah pelibatan tu lebih lah daripada 2 kan. Lepas tu seterusnya kertas kerja. Ini kertas kerja macam saya maklum pada awal tadi, kalau projek itu kurang daripada 6 bulan atau baru hendak bermula, perlu muat naik paper. Untuk kertas kerja ni kita tak ada format tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan boleh muat naik mengikut format yang tuan-tuan puan ada. Saya yakin mesti semua ada proposal paperwork, sebab persatuan ni biasanya memang ada proposal. Jadi proposal ni kita nak tahu projek di mana, tempat di mana kan. Okey, jadi boleh muat naik. Okey, seterusnya sudah, itu je lah dokumen yang kita perlukan ni pun Betul. Last kali tu akuan lah. Jadi tanda ya, jangan tanda tidak. So lepas tu hantar. Bila mana tuan-tuan dan puan, sebelum tuan-tuan dan puan hantar, pastikan dokumen tersebut betul. Maaf. Banyak cakap pun ni. Nak air ke boleh? Maaf. Okey, pastikan dokumen tersebut betul. Sambung Cik Aziz. Okey. Sebelum nak hantar klip butang biru tu, saya pesan pada tuan-tuan dan puan, seperti mana di awal, kalau boleh Cik Pan atas sikit, kita dah beritahu setiap permohonan tu mestilah dokumen dia mestilah aktif, sah. Lepas dah hantar, kita tak terima sebarang perubahan atau perbaikan. Sebab ada yang email, ada yang WhatsApp kat info jabatan kami, ada yang call, dia tengok kenapa ada
apa tu, dokumen tak lengkap, dokumen tamat tempoh, kenapa kan? Kalau dah tutup permohonan, dah hantar, maksud saya bukan sebelum 1 Mac kita tutup, tapi bila permohonan tu telah dihantar, tiada sebarang penambahbaikan yang boleh kita terima. Maksud saya dokumen tu kalau dah dihantar, dia dianggap telah, permohonan telah berjaya dibuat lah. Jadi kita minta maaf lah, kita bukannya tak kasihan, tapi kami dah nyatakan dalam syarat. Syarat ni sebagai panduan kepada setiap permohonan. Sebab kalau geran itu tiada syarat-syarat, semua boleh mohon. Jadinya benda tu tak perlulah kita buat syarat. Semua mohon kita bagi. Jadi syarat-syarat ni bukan menyusahkan, sebab apa yang kita minta mesti dokumen-dokumen tu telah disediakan ataupun mesti ada oleh pertubuhan. Okey, poin itu je lah. Okey. Suka untuk saya maklumkan juga dekat dalam manual am ada dinyatakan bahawa mesin dan peralatan ataupun mesin ni lebih kepada mesin dan peralatan yang nak dipohon tak boleh diubah selepas itu, tak boleh ditukar. Selepas permohonan dibuat. Contohnya macam bila dah lulus nak tukar kepada mesin B pula, jenis yang lain pula tak boleh. Okey. Sebab tu Puan Ain, saya menambah sikit, mungkin permohonan ini mengambil sedikit dokumen je lah, sebabnya melibatkan ahli-ahli, mungkin nak dimesyuaratkan apa barang yang perlu dimohon. Dan kali ini permohonan kita tak ada minta gambar barang apa yang dimohon, apa peralatan, cuma muat naik sebut harga tu yang mengikut item-item dia tu. Cuma macam Puan Ain maklum, mestilah sebut harga 3 tu. Kenapa kita perlukan 3? Sebab ini perbandingan dan ia tertaluk kepada tata cara perolehan di PUJB lah. Sebab sebut harga tu kita akan pilih daripada permohonan yang dibuat. Kita tak ada cek sebuah kali, tapi cuma cek pembekal yang betul boleh supply lah, untuk memastikan barang yang tuan-tuan mohon tu sebenarnya selari dengan keperluan dan kehendak. Okey Puan Ain, saya rasa mungkin boleh baca komen-komen di Facebook lah. Okey, kalau tuan-tuan dan puan ada sebarang permasalahan boleh tanya di Facebook kita. Technical team kita tengah tunjuk kalau saya tak tahu, tapi saya rasa line saya okey, line saya minta maaf sebab line di PJB sedikit teruk pada hari ini ketika nak buat live ni agak teruk, jadi saya minta maaf lah. Sekiranya ada lagging ataupun tiba-tiba tak dengar ke, saya minta maaf. Dan untuk tuan-tuan dan puan ada satu soalan ni Syed Azizi daripada Afzan Alexandria. Kesenian kebudayaan muzik boleh ke? Macam tak boleh, cuba bertanya. Kalau kesenian tu tak boleh sebab dia lebih kepada sebab kita sebenarnya aktiviti ekonomi sebenarnya. Peternakan dia memberikan manfaat. Kenapa kita ambil aktiviti ekonomi? Kerana nama kami sendiri adalah Badan Usahawan. Jadinya program-program yang melibatkan keusahawanan, sebab itulah cuma program-program tersebut saja boleh di-apply untuk program ataupun projek program pembangunan ekonomi setempat ni. Dan untuk dia punya proses pula Cik Aziz, kaedah pelaksanaan proses. Kaedah pelaksanaan. Jadi kaedah pelaksanaan ni pun kita dah beritahu dekat kita punya laman web dah ada. Jadi kita buka permohonan sekarang permohonan yang kita buka ni daripada 16 Februari sehingga 1 Mac. Lepas tu ada saringan dia. Lepas tu kita akan adakan sesi temuruga ataupun lawatan tapak. Yang sesi temuruga ni kalau dalam status tulis disokong, bukan bermaksud diluluskan tuan Maksud saya disokong, kita tulis di bawah tu catatannya layak dibawa ke semua layak dibawa ke sesi temuruga. Maksudnya temuruga ni sama ada pihak komuniti jawatan-kuasa pemilihan kami datang ke tapak projek saya visit ataupun kita adakan temuruga di PJB. Tapi yang ini kita akan maklum secara email. Sebab itulah setiap permohonan mesti isikan maklumat yang aktif dan jelas. Okey, bagi yang masih lagi keliru berkenaan dengan grant program ekonomi setempat dan Geran Usahawan Bangsa Johor. Suka untuk saya ingatkan sekali lagi dan minta tuan-tuan dan puan maklumkan kepada kawan-kawan yang lain bahawa kedua-dua program ini berbeza dan target grup dia adalah berbeza. Untuk geran kepada syarikat, keutamaan kepada syarikat telah kami belas bulan 1 dan dalam proses saringan lagi, jadi itu telah ditutup. Dan pastikan untuk permohonan bagi program pembangunan ekonomi setempat tidak boleh kepada syarikat. Sekali lagi saya maklumkan, tidak boleh kepada syarikat, tetapi fokus kita adalah untuk pertubuhan dan persatuan dan tidak kepada koperasi. Minta maaf lagi sekali kepada koperasi-koperasi, dan untuk koperasi jangan bersedih kerana boleh apply di Suruhanjaya Koperasi Betul, Malaysia. akan ada satu inisiatif galakan kepada koperasi yang ini di bawah kelolaan Suruhanjaya Koperasi Malaysia, dan maklumat tu mungkin boleh didapatkan
di kita punya media sosial. Kita punya exco kita pun, YB Muhammad Ahiri pun sentiasa mengemaskini berkenaan apa-apa info di jabatan lah. Okey. Jadinya saya mengharapkan tuan-tuan dan puan tidak lagi Keliru. kalau syarikat tidak lagi keliru, dan kalau syarikat janganlah apply, kerana kalau tuan-tuan apply memang akan ditolak. Macam orang kata, maaflah saya cakap, macam buang masa lah untuk tuan-tuan nak apply, dah cari dokumen semua, tapi bila Betul. apply tak lepas. So kena fahamkan dulu apa fokus kepada setiap program kita, apa tujuan program kita, dan apa yang diperlukan dari program kita, baru apply. Jangan membabi buta apply, tetapi saya tak mencarut membabi buta apply tetapi lepas tu ditolak. Bila perkara tersebut berlaku, ada ketidakpuasan hati dalam tuan-tuan dan puan. Saya pasti memang ada ketidakpuasan hati, tetapi itulah yang kami cuba nak maklumkan. Cuba baca. Orang Malaysia memang tidak suka membaca, saya rasa saya pun tak suka sangat membaca, tetapi untuk permohonan apa-apa program, apa-apa grant daripada agensi PUJB ataupun agensi jabatan lain, tetap ada cara, tata cara dia. Betul. Jadi perlu membaca sedikit, perlu ada effort sedikit lah. Puan Rais, saya tambah tadi kaedah kita punya proses kita. Orang tanya berapa lama proses ni. Jadi macam saya katakan, proses kita ni akan bermula dalam masa 3 bulan daripada tarikh tutup 1 Mac. Maksudnya dalam tempoh 3 bulan selepas tarikh tutup 1 Mac, macam saya maklum kita ada saingan lawatan tapak. Kalau status nak semak, kena buka sentiasa dipadu. Maksudnya kalau disokong, maksudnya layak di temuduga. Kita akan buat lawatan ke apa. Jadi yang keduanya, sesi lepas kita dah lawat, kita akan bawa ke mesyuarat jawatankuasa teknikal. Yang ini insya-Allah kita akan cuba percepatkan proses, dan seterusnya mesyuarat jawatankuasa teknikal yang dipengurusakan oleh berhormat Exco usahawan kita. Dan selepas dipersetujui dalam mesyuarat, kita akan adakan penyerahan surat kelulusan yang kita bagikan kepada semua persatuan. Daripada surat itulah nanti dah bersetuju, tuan-tuan dan puan akan mengesahkan penerimaan, dan kelulusan itu berdasarkan sebuah agenda yang diberi. Mana yang kita bersetuju, kita akan bawa ke dalam mesyuarat. Maksudnya surat tu berdasarkan kepada persetujuan dalam mesyuarat. Selepas dapat surat, tuan-tuan dan puan bolehlah berikan kepada pembekal untuk membekalkan barang. Jadi di sini kita nak jelaskan prosedur perolehan di PUJB, pembayaran akan dibuat sepenuhnya setelah barang tu dihantar. Maksudnya pembekal tu kena selesaikan dulu kerja dan hantar kepada PUJB, dan seterusnya PUJB akan hantar payment. Dan selepas dah selesai dalam tempoh 6 bulan, perlulah hantar laporan pelaksanaan. Ataupun kalau kita PUJB ini ada masa dan kelapangan, kita akan buat lawatan juga. Tetapi semua prosedur mestilah ada di kita telah dinyatakan dalam kita punya manual Cuma saya nak jelaskan lagi sekali pada beberapa usahawan, jangan keliru antara Geran Usaha Bangsa Johor dan program pembangunan ekonomi setempat. Mindsetkan dalam kepala, dalam poster kita dah highlightkan besar permohonan terbuka kepada pertubuhan ataupun NGO, dan tidak terbuka. Maksud saya, yang mana bukan persatuan pertubuhan jangan mohon. Maksudnya korporasi, syarikat individu ataupun mana-mana syarikat yang berdaftar SSM. Okay, jadi saya nak maklum pada semua, kalau nak dapatkan maklumat lanjut, bolehlah rujuk kita punya Facebook Perbadanan Usahawan Johor. Jadi saya rasa Puan Ain, kalau ada soalan-soalan lagi daripada para ni di Facebook kita, kalau sebelum kita tutup ni, kita dah nak sampai ke hujungnya. Daripada satu kot daripada Ika Nabila ni, dia tanya kalau JPKK kampung boleh ke? JPKK kampung boleh, as long as dia berdaftar bawah, kalau bawah pejabat daerah ke ataupun bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar. Sebab kita pertubuhan ni dia macam-macam CJ itu dikeluarkan kan. Saya nak beritahu lagi satu, memang kita ada menyatakan memang nak upload CJ, tapi kadang-kadang ada pertubuhan yang tidak ada CJ, tapi ada pengesahan daripada pejabat daerah yang mengesahkan dia ini adalah pertubuhan. Itu pun kita terima, sebab kita tak nak menyusahkan para pemohon. Jadi yang paling susah adalah kita nak fahamkan pemohon supaya bezakan antara Geran Usaha Bangsa Johor dan PEPES. Itu yang susah kita nak fahamkan, sebab kita dah guna dari segi infografik, daripada copywriting, kita dah buat live ini Puan Ain. Jadi saya harap, saya dah cakap kali keempat kelima dalam sesi live, sebab benda ni penting. Sebab macam Puan Ain beritahu, kesian kepada permohonan syarikat, kita tolak. Sebab itu kita laju terus hari. Sebab kita nak beritahu, disokong layak ketemu duga, tidak disokong maksudnya permohonan itu tidak mendapati syarat. Syarat itu berdasarkan apa? Jadi berdasarkan manual am yang boleh didapat dekat kita punya laman ataupun di Facebook kita. Jadi ada orang kata, kenapa saya
alasan tu macam kenapa tidak terbuka kepada individu syarikat. Sebenarnya teknikal kita punya part kat situ sebenarnya ada beberapa lagi alasan yang kita telah tolak. Mungkin tak appear kat situ kan. Jadi kita akan kemas kini alasan-alasan sebab penolakan itu supaya pemohonan itu tahu. Jadi bukan kita nak menyusahkan, sebab ada permohonan bila kita tengok rekod 3 kali mohon, 3 tak dapat. Jadi bila kita semak 2 permohonan itu memang syarikat, memang betul-betul syarikat ada dokumen tak dipenuhi, jadi ditolak kan. Jadi dia pula mohon atas nama pertubuhan, walaupun pertubuhan tu berdaftar dengan agensi, tapi still dia punya sebab penolakan dia menyertakan sebuah harga daripada syarikat dia yang mohon geran bersama sejauh ada. Jadi kita nak jelaskan pembekal ni mestilah yang bukan daripada syarikat ahli-ahli ataupun syarikat. Mungkin tuan-tuan nak cuba mohon kan, aku dah mohon geran bersama Johor lah, aku nak mohon persatuan, pada masa sama dia pengurusi persatuan tu, tapi dia nak guna syarikat dia sebagai pembekal. Itu tak boleh tuan, sebab kita dapat detect dari rekod. Jadi kita tak nak ada masalah teknikal ni. Bukan kita nak menyusahkan, tetapi segala proses yang kita buat ni sebagai saringan untuk peringkat seterusnya. Tapi saya nak tekankan di sini, permohonan ataupun sebuah keputusan ni bukan dibuat oleh PUJB. PUJB tak ada kuasa nak menentukan seseorang itu diluluskan atau tidak. Cuma kita hanya proses permohonan, semakan dokumen dan kita bawa kepada jawatankuasa yang terdiri daripada agensi yang berkaitan. Okey, saya rasa itu je. Okay. Ada lagi ke? Okey. Cik Azizi, sekiranya persatuan nak memohon program ini, tapi projek yang dijalankan tidak meningkatkan ekonomi negeri Johor, macam seperti menaik taraf taman permainan, menaik taraf surau, adakah boleh? Kalau ikut tu jelas tak boleh, sebab dia tak berkaitan dengan aktiviti ekonomi. Jadi saya bagi contoh lagi lah Puan Ain. Contoh kita program dia 3 tahun. Kali ni dah tahun ke-3 lah. Kita dah banyak bantu. Contohnya persatuan yang buat tendakan, yang buatkan kerang, kita bagi mesin boat. Dia gunakan untuk komuniti dia, boleh. So ibu lagi, saya ibu tunggal ya. Minta maaf ketawa saya punya tadikal Pak banyak. Okey. Contohnya banyak Kalau saya boleh ulang di fasa 2.10, permohonan bagi skop bantuan yang tidak terbuka kepada aktiviti kebajikan, kemasyarakatan, khusus latihan program bantuan pembinaan infrastruktur dan apa-apa yang tidak berkaitan aktiviti ekonomi. Okey, itu yang tidak termasuk. Jadi kalau ada persatuan bola sepak kena apply, tak dapat. Memang tak dapat. So janganlah apply. Memang akan ditolak. Itulah saya boleh cakap. So pastikan projek tersebut ada membangunkan ekonomi dan melibatkan urus niaga, keusahawanan lah. Ada projek keusahawanan di situ. Lagi satu pandai saya nak tambah, mungkin ada persatuan tadi pun kita ada terima juga beberapa feedback. Contoh macam kesatuan pekerja-pekerja, memang diorang tak dibenarkan untuk buat aktiviti ekonomi. Diorang tanya boleh ke saya nak naik taraf pejabat persatuan. Saya cakap kalau ikut syarat memang tidak boleh, sebab dia bukan digunakan untuk komuniti dan aktiviti ekonomi sebenarnya, sebab dia kesatuan ni tidak menjalankan aktiviti ekonomi, tapi berdasarkan perlembagaan kesatuan masing-masing. Dan lagi satu, dekat program kita tak boleh gunakan PEPES ni untuk pelaksanaan khusus ataupun program kemasyarakatan, nak bagi bakul makanan ke, nak bagi beras ataupun barang keperluan asas kepada ahli pun tidak termasuk dalam skop. Jadi skop semua tu dah jelas, mana yang boleh mana yang tak boleh. Saya harap dengan kita punya sesi penerangan pada hari ini dapat memberi penjelasan, dan insyaAllah kalau ada apa-apa lagi persoalan ke apa, boleh ajukan direct dekat nombor WhatsApp ataupun di komen Facebook ke. InsyaAllah pihak tim kita akan balas. Cuma kalau nak lagi mudah, terus direct ke WhatsApp. Okey? Itu sahaja saya rasa untuk sesi petang ni kan Cik Aziz kan. Kami berdua dah merangkumi keseluruhan bagi program pembangunan ekonomi setempat. Pastikan tuan-tuan dan puan faham, ataupun mungkin ada yang masih tak clear, siaran ini boleh diulang tayang dan boleh didengar semula. So ada beberapa poin yang mungkin tak clear, tuan-tuan dan puan boleh dengar semula untuk sesi ini. Sebelum tu Puan Ain, saya nak promokan kita PUJB akan buka bus pameran sempena Karnival Maju Johor peringkat Daya Johor Bahru di dataran Majlis Mendaya Johor Bahru pada hari Sabtu dan Ahad pada jam 8 pagi hingga 5 petang. Jadi kalau nak dapatkan informasi ke, boleh datang ke bus kami pada Sabtu dan Ahad. Jadi boleh tanyalah. Cuma kita tak boleh lah nak tolong mohon
Terima kasih kepada PUJB. Terima kasih kepada pihak PUJB. Terima kasih kepada pihak PUJB. Saya harap program ini diteruskanlah dari tahun ke tahun lah.